Okey, untuk task 4. Untuk task 4, construct a multiple selection Java program. If else statement for the following problem. So, kita dah masuk jenis yang ketiga iaitu multiple selection. Okey, kita dah masuk multiple selection. Lebih daripada dua pilihan. Okey. Di sini kita ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4 dan pilihan 5. Okey. Ada 5 pilihan. So saya akan buat sedikit modification sikitlah. So kita buat dulu apa yang ada. Okey. Student are asked to enter marks obtained in 3 subjects. Calculate the average. Okay, kita kena kira average sekali lagi. Based on the average mark, find grade as per the table given below. Okay. Ingat ini average ni untuk multiple selection ya. So janganlah kamu buat sum equal to sum plus variable. Sum equal to sum plus variable untuk repetition. Okay. Ini average soalan multiple selection. Okay. Jangan kamu ingat semua average, nampak je average mesti sum equal to sum plus variable. Okay. Ingat dalam otak kamu tu, ingat dalam otak sum equal to sum plus variable tu khas untuk soalan repetition. Okay. Ini saya tak tulis ni mesti kamu tak tahu. Okay. Tulislah banyak kali, terangkanlah banyak kali, kamu tetap sama saja. Okay. Sum equal to sum plus any variable atau kita panggil dia rumus SN ni khas untuk soalan repetition. Ini bukan soalan repetition. So jangan sesiapa yang gatal tangan tulis rumus ni. Okay. Rumus ni hanya untuk dalam soalan repetition. Okay. Okay, lihat semula. Okay, kalau dia dapat 80 markah ke atas, dia akan dapat A. 70 hingga 80 dia dapat B. 50 hingga 69 dia dapat C. Okay. 40 hingga 49 dia dapat D. Kurang daripada 40 dia dapat F. Okay. Sekarang kita kaji above 80. Above 80, so saya lihat di sini above 80. Okay. Bermaksud 80 ni tak termasuk. Okay. Dia dapat A. 70 hingga 80, maknanya dia dapat ngam-ngam 70 atau ngam-ngam 80, dia dapat B. Dia dapat ngam-ngam 50 hingga ngam-ngam 69, dia dapat C. Dia dapat ngam-ngam 40 hingga 49, dia dapat D. Below 40, okay, tak termasuk 40 lah sebab siapa dapat 40, dia dah dapat D. So kalau below 40, 40 ni tak boleh masuk F lah. Sebab 40 dah masuk D. Okay. Mungkin saya cakap laju sangat, kamu pandai-pandai ingat macam mana saya nak cakap. Okay, kita buka program ni. Okay, okay ni program dia. Okay, saya letak line number. Okay, saya cuma terangkan bahagian sini ya. Mana saya yang skip tu sebenarnya kita dah tahu. Okay, kita declarekan double untuk satu variable nama sub1 untuk subject 1, sub2 untuk subject 2. Kita buat cantik sikit. Okay. Sub3 untuk subject 3 dan average. Okay. So kita ada 4 variable. Sub1, sub2, sub3, average. Kesemuanya adalah double. Dan kita ada satu data type char, grade. Okay. Grade equal to 0. Okay. Grade equal to 0. Oleh kerana grade ni sejenis char, jadi bila kamu nak assign dia, mesti ada tanda single quote. Equal ni, mesti ada tanda single quote. Ingat ya, ini single equal sebab ini assign. Yang double equal tu hanya dalam ni saja. Ni dekat sini tak adalah. Okay. Sebab kita nak tunjuk. Okay. Okay, yang ini biasa-biasa saja ya. Masukkan subject 1, enter subject 1, masuk dekat variable subject 1, next double. Okay, enter subject 2, masukkan dekat subject 2, next double. Okay, enter subject 3, masukkan dekat sub 3. Okay, subject 3 punya ni boleh ubah, next double. Okay, kemudian apa kita buat? Kita kira average. Okay, dia guna nama panjang average. Okay, subject 1
plus subject 2 plus subject 3 divide by 3. Okay, ingat. Ini sifatnya double. Campur double, keseluruhan persamaan atas ni akan jadi double. Bahagi dengan integer, double bagi integer akan jadi double. Jadi average ni mestilah dah double. Okay, kemudian dia keluarkan satu print line iaitu your average mark for 3 subject is whatever. Dia ambil daripada average. Okay, itu yang simple-simple. Sekarang kita nak terangkan yang ini ha. Ini program yang kita nak terangkan atau inilah coding yang saya nak terangkan. Okay, kita ada berapa pilihan di sini? Kita lihat balik soalan. Kita ada 5 pilihan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau kita ada 5 pilihan bermaksud kita ada 4 diamond. Kalau kita ada 4 diamond, apa maksud dia? Okay, maksudnya kita ada 4 if. Okay. Ni if yang pertama, ni if yang kedua, ni if yang ketiga, ni if yang keempat. Bila ada 4 if bermaksud ada 5 pilihan. Okay. Pilihan yang pertama. If yang pertama, kamu tulis if. Kemudian tuliskan syaratnya. Syaratnya tadi average is greater than 80. Okay. Pilihan yang kedua, kamu tulis else if. Jangan kamu tulis if else. Okay. Else if. Syarat yang kedua, average lah greater and equal to 70. Okay, syarat yang ketiga, tuliskan else if. Average is greater than equal to 50. Syarat yang keempat, tuliskan else if. Okay, average is greater and equal to 40. Okay. Syarat yang terakhir, jangan tulis. Jangan tulis apa-apa pada syarat terakhir. Ingat tu. Okay. Okay, kamu tulis grade. Okay, sorry. Ini bukan. Ini kamu outputnya kena buat dia ambil F. Okay. Okay, saya tak nak terangkan tu dulu. Saya nak terangkan yang ni dulu. Average greater than 80. Average greater than equal to 70. Average is greater than equal to 50. Average is greater than equal to 40. Okay. Untuk lebih faham, kamu kena buat garis nombor. Okay. Kena buat garis nombor. Okay, ini garis nombor. Allah. Sangat cantik. Ini garis nombor. Okay. Tadi kita mulakan dengan markah kosong. Tadi ada markah 40. Okay. Kita kena lihat balik lah. Markah 40, 50, 70, 80. 40, 50, 70, 80. 50, 70, 80. Okey. Kamu perasan tak bila nak tulis macam ni, kita kena mulakan dengan nombor yang paling tinggi dulu. Jangan gunakan nombor yang paling rendah. Gunakan nombor yang paling tinggi. Nampak? 80, lepas tu dia menurun 70, 50, 40. Okey? Nah, itu ingat cara tu. Mulakan dengan nombor yang paling tinggi. Okey, kita lihat di sini. Above 80 dapat A. Okey. Itu bermaksud dari sini, okey, saya buat bulat kosong. Kamu faham kan? Kamu dah belajar matematik kan? Bulat kosong bermaksud tidak termasuk 80. Semuanya yang pergi ke arah sini, semua dapat A. So, kawasan sini, okey, kawasan ni kawasan A. Saya lorekkan okey, ini kawasan yang dapat A. Okey. Kemudian, dia kata greater and equal to 70. Okay. Iaitu yang ini. Daripada nombor 70 kepada nombor 80. Maknanya 70 ni termasuk, 80 pun termasuk. Okay. Saya buat tinggi sikit. 70 termasuk, so saya gelapkan. Okay, 80 pun termasuk, saya gelapkan. Saya kawasan sini. Okay. Ini kawasan dia. Saya gunakan color biru. Ini siapa-siapa yang dapat B. Okay.
kawasan sini nak tulis macam mana? Okay. Average greater than 80. Kawasan ni cara nak tulis dia ialah kita color lain je. Kawasan yang ini cara nak tulis dia average is greater than 80. So macam mana nak tulis kawasan ni? Average is greater and equal to 70. Okay. So 80 tu tak payah tulis. Okay, kawasan yang ketiga 50 hingga 69. So nombor 50 termasuk, 69 termasuk. So kalau saya tulis 69 ni sebagai 70, boleh tak? Boleh, tetapi tak termasuk lah. Okay. Jadi lihat sini 50 termasuk. Okay. 70 tak termasuk. Okay. Tak termasuk. So saya tak ni lah. Sebab tadi dia kata last kali nombor 69 kan. Okay, 69 kalau saya bulatkan kawasan 70 tak termasuk lah. So bulat putih lah. Okay. Ini kawasan ni kita gunakan warna hijau balik. Ini siapa yang dapat C? Okay. Siapa dapat C guna kawasan sini. So cara nak tulis condition dia ialah average, okay, greater and equal to 50. Sebab apa ni? Dia termasuk. Okay. Yang ini greater and equal to 70 sebab ini termasuk. Ini greater than 80. Okay. Ini tak termasuk. Lihat yang itu. Okay. Sekarang kita pergi yang seterusnya. D. D 40 hingga 49. 40 ni termasuk, 49 tu termasuk. Tapi kalau saya tulis 50, masuk 50 tu tak termasuk. Okay. Jadi saya boleh buat macam ni. Okay, 40 ni termasuk. Okay, 50 lah. Kacau lah tadi ni. 50 ni tak termasuk. Okay, sebab nombor 49 yang termasuk 49 termasuk. So, saya gunakan warna biru kawasan D. Jadi, kamu boleh tulis kat sini syaratnya average is greater and equal to 40. Kenapa greater and equal? Sebab ni tanda hitam. Equal. Okay. Dah sekali kawasan else ni. Okay. Kawasan S ni jangan tulis apa-apa. Maksud siapa yang dapat sini memang dapat E. Okay. Yang dapat E ni memang kawasan dia sini. Okay. Daripada markah kosong ni sampai markah 39. Okay. Kawasan sini. So, saya lorikkan kawasan 40 sebab 40 ni tak termasuk saja. Saya buat lorik putih. Ini kawasan E. Okay. Kawasan E ni tak payah tulis syarat. Okay. Sebab dia pilihan yang terakhir. Tak perlu tulis condition. Okay. Jadi saya nak kamu nampak macam mana nak tulis condition bila menggunakan apa ni, carta apa ni, garis nombor ni. Kamu hanya ambil kawasan-kawasan yang ini saja. Yang ini ambil, kawasan yang ini, kawasan ini dan titik ni saja. Untuk kamu tulis Yang titik pertama ni, yang ni. Titik yang kedua ni, yang ini. Okay. Titik yang ketiga ni, yang ini. Dan titik yang keempat ni, yang ini. Okay. Supaya kamu nampak macam mana nak tulis. Okay.
Jadi titik-titik tadi saya dah terangkan macam mana dapat macam ni, macam mana dapat yang macam ni, macam mana dapat yang macam ni. Okay. Yang ini tak perlu tak tulis. Right. Okay. Kita boleh keluarkan jawapan akhir sekali. So, kalau dapat greater than 80, dia akan assign pada char A. Okay. Kalau dia dapat greater and equal to 70, kita akan assign dengan char B. Char B. Okay. Kalau greater and equal to 50, kita assign dengan char C. Okay. Char tu adalah grade ya. Sebab kita dah declare atas tadi ni. Grade. Grade ni sejenis char. Okay. Kamu nampak semua yang equal tu mesti ada tanda single quote. Sebab dia char. Sifat dia char. Okay. Greater and equal to 40, kita letak dia char untuk capital D. Okay. Yang last kali kita letak char untuk capital F. Okay. Jadi yang akhir sekali baru kita print dia. Apa grade dia? Ni kita print dia. Your grade is, ambil daripada grade. Ambil lah pada grade sini ke, grade sini ke, grade sini ke, grade sini ke, grade sini. Mana satu ikutlah dia punya average dapat. Okay. Faham? Okay. Jadi itulah untuk task 4. Jadi mari kita lihat. Okay. Apa exercise yang sesuai. Apa yang kamu kena buat. Okay. Kalau bagi banyak-banyak pun kamu bukan nak belajar kan. Okay. Saya pilih. Okay. Kamu tengok latihan. Okay. Ini untuk apa ya. Task 1. Saya pilih task 1 dulu. Task 1. Assignment yang kamu kena buat adalah buat A2. Buat A2. Kamu namakan dia okay. Saya patah. Kamu namakan dia two quizzes. Okay. .java. Okay, ini merujuk kepada A2 Kemudian untuk task 2 tak ada. Task 3 kamu buat B2. Kamu namakan dia parking.java. Okay. Kemudian untuk task 4 apa yang best ini kamu kena cipta rumus so saya nak kamu buat C1 dengan C3. C1 namakannya BMI, C3 namakan dia electricity. Saya tulis C1 namakannya BMI buat Java. C3 yang keempat namakannya electricity buat Java. Okay. Okay, cuba buat 4 ni. Okay, nanti saya akan beri tarikh bila nak hantar. Right? Okay, kita habiskan di sini.